Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri untuk tajuk unit sukatan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 265. Kita akan sama-sama menjawab soalan 9 hingga 17. Soalan 9, 2/3/4 meter bersamaan berapa cm? Okey, soalan 9 ini berkaitan dengan penukaran unit yang mana ditukarkan, soalan ini nak tukar meter kepada cm. Cuma meter ini diberi dalam bentuk pecahan. Jadi untuk menjawab soalan ini kita perlu tahu dahulu perkaitan antara cm dan juga meter, iaitu kita akan tulis 1 meter bersamaan 100 cm. Okey, itu ialah penukaran unit dia. Okey, itu kalau nombor bulat. Okey, jadi kita akan faham maksudnya setiap meter nak tukarkan kepada cm perlu didarabkan dengan 100. Okey, sama ada nombor bulat, nombor perpuluhan atau pecahan. Jadi untuk soalan 9 ini ialah pecahan, yang lebih tepat nombor bercampur. Jadi kita akan ambil nombor bercampur ini, kita akan darabkan dengan 100. Okey. Jadi pertama sekali kita tulis dulu 2/3/4. Okey, kita akan darabkan dengan 100. Okey, seterusnya kita tukarkan dahulu nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Kita darabkan 4 dengan 2, kita dapat 8. 8 ni kita akan tambah 3, dapat 11. Okey, kita akan tulis 11 per 4, kita akan darabkan dengan 100. Okey, sekarang kita boleh permudahkan 4 dengan 100 ni ada dalam sifar 4, iaitu 4 ni ialah 1 kali 4, 100 ni ialah 25 kali 4. Okey, seterusnya kita akan buat apa? Kita akan darabkan 11 dengan 25. Okey, so kita tulis kat sebelah sini. Kita tulis nombor yang besar lah, senang. 25 kali 11. Jadi sifar 1, 5 kali 1, 5. 2 kali 1, 2. Kemudian satu lagi, sifar 1 lagi sekali. 5 kali 1, 5. 2 kali 1, 2. Okey, kita tambahkan, kita dapat 5, 7, 2. Okey, jadi inilah dia jawapannya dalam cm, iaitu 275 cm. Okey, maka jawapan untuk soalan 9 ini ialah C. Okey, 2/3/4 meter bersamaan 275 cm. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 10. 5 1/5 km tambah 0.7 km tambah 130 m atau meter bersamaan berapa meter? Okey, jadi kehendak soalan ini di akhirnya nakkan jawapan dalam meter. Oleh yang demikian, kita perlu tukarkan yang pertama ini pecahan kilometer dan yang kedua perpuluhan kilometer. Kita perlu tukarkan kepada meter untuk kita samakan unit. Okey, yang ini 130 memang dah dalam meter, jadi tak ada masalah. Jadi apakah perkaitan antara kilometer dengan meter? Okay, kita akan tulis 1 kilometer bersamaan, kita belajar, iaitu 1000 meter. Okey, kalau 1 kilometer 1000 meter bersamaan. Kalau di 2 kilometer 2000. Ini apa maksud dia? Maksud dia setiap kilometer nak ditukarkan kepada meter, kita perlu mendarab. Mendarab berapa? Mendarab 1000. Okey, jadi kita akan ambil satu pecahan ini dulu. 5 1/5 ni kita akan tukarkan kepada meter dahulu. Okey, jadi kita tulis dulu 5 1/5
kita akan darabkan dengan 1,000. Okay, jadi kita tukar dahulu nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Kita darabkan 5 darab 5 dapat 25. 25 ni kita akan tambah 1, kita dapat 26. Jadi kita tulis 26 per 5. Kita akan darab 1,000. Jadi kita pemudahkan dahulu 5 dengan 1,000 ni. Jadi jangan tengok jauh-jauh, cuma tengok 10 saja. Sifar 5, 5 dengan 10 ni sifar 5. 5 inilah 1 kali 5. 10 ni ialah 2 kali 5. Kemudian ada 2 sifar ni kita tambahkan semula, kita potong yang bawah. Jadi apa kita buat sekarang? Kita akan darabkan 26 dengan 200. Okey. Jadi nak darab 26 dengan 200 ni tak perlu darab 26 darab 200. Kita buat 26 darab 2 saja. Okey. 26 darab 2. Okay, jadi 6 darab 2, 12. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Okey, tadi ada 2 sifar, so kita tambah sifar dekat belakang. Okey. Okey, jadi kita dapatlah dalam meter. Dalam meter ialah kita tukarkan menjadi 5,200 meter. Okey, kita dah selesai ni. Sekarang sifar 0.7 km kita akan tukarkan kepada meter. Jadi konsep dia sama seperti yang atas. Kita perlu darabkan perpuluhan ini kepada 1,000. Jadi kita ambil sifar 0.7, kita akan darabkan 1,000. Okay, kalau nombor perpuluhan darab dengan 1,000 atau 100 atau 10, kita boleh gunakan kaedah cepat dengan menggerakkan titik perpuluhan ke kanan, okey, berdasarkan bilangan sifar. Kalau di 1,000 ada 3 sifar, jadi kita gerak 3 kali. 1, 2 dan 3. Okey, kita tinggalkan ruang kosong tu, kita masukkan 2 sifar tu. Ini bermakna kita terus dapat jawapannya, iaitu sifar 0.7 km ni ialah 700. 700 apa? 700 meter. Okay, jadi kita dah tukarkan dah dua-dua ni. Ini tak perlu tukar. Jadi kita terus buat bentuk lazim. Okay, jadi kita ambil 5,200 meter. 700 meter. Dan yang terakhir ialah 130 meter. Okay, sekarang kita tambahkan. Okay, sifar tambah sifar. Sifar 3 tambah jadi 3. 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10. 5 tambah 1, 6. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan 10. Yang mana jawapannya ialah 6,030 meter. Maka jawapannya ialah A. Okay. Kenapa tak ada unit? Okay, sebab dekat belakang ni sudah diberi. Okay. Tapi cikgu buat ni sebab ni bentuk lazim. Okay. Itu dia jawapan soalan 10A. 10A pula. 10. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 11. 16. 7/10 meter. Tolak 850 cm. Tolak 3,5 meter. Bersamaan berapa cm. Jadi, soalan ini adalah soalan tolak. 2 kali tolak. Cuma soalan ini nak jalan dalam cm. Maka kita perlu tukarkan 2 perkara di sini. Iaitu yang pertama, pecahan meter ni kita tukar kepada cm. Dan juga yang di belakang ni, perpuluhan ini juga kita kena tukarkan kepada cm. Yang 850 ni memang dah cm. Jadi kita tanda kena betul. Okey. Okay, jadi dua-dua ini perlu akan penukaran unit. Jadi kita perlu ingat kita punya penukaran unit ataupun perkaitan antara meter dengan cm, iaitu 1 meter bersamaan 100 cm. Okay. Kalau 1 meter 100 cm. Kalau orang tanya 2 meter 200. 3 meter 300. Yang kita faham di sini ialah setiap meter nak ke cm dia berganda 100, didarab 100. Okey. Jadi konsepnya ialah kita kena ingat meter nak ke cm
perlu didarab. Darab berapa? Darab 100. Okey. Okay, sekarang bila kita dah buat tahu konsep dia, sekarang kita akan buat pengiraan yang pertama, 16/7/10, kita akan darabkan dengan 100. Jadi kita tulis 16/7/10, kita akan darab 100. Okay, sekarang kita jadikan pecahan nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Kita darabkan 16 darab 10, kita dapat 160. Kemudian tambah dengan 7, dapat 167. Okay. Jadi kita tulis 167 per 10, kemudian darab 100. Okay, kita akan permudahkan dulu. Sifar ni kita boleh potong dan ini boleh potong. Maka kita akan darabkan 160, 7 darab 10. Jadi kalau darab 10 cikgu dah ajar dah. Kita macam darab 1 saja. Okay, 167. Kita darab dengan, jangan darab 10 kan, darab 1, darab nombor dia saja. Jadi dia akan menghasilkan nombor yang sama kan. Bila ada sifar kat belakang, tambah sifar. Okay, jadi kita dapat jawapannya iaitu 1670. Okay, jadi itu dalam apa? Dalam cm. Okay, jadi kita tulislah kat sini. Yang nombor pertama ni, dia jawapannya ialah 1670 cm. Okay, sekarang kita lihat yang kedua pula ni, 3.5 meter. Okay. Jadi konsepnya sama juga. Kalau pecahan darab 100 dapatlah cm, perpuluhan juga kena darab dengan 100. Okay. Jadi 3.5 kita akan darab 100. Okay, seperti soalan 10 tadi, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 2 kali sebab kita darab 100. Jadi gerak 1, 2. Okay, bila gerak 2 ada satu ruang kosong tu, kita masukkan sifar. Jadi kita dapatlah nilainya dalam cm iaitu 350. Okay, so 350 cm. Okay, sekarang apa yang kita akan buat? Kita akan tolak satu persatu. Ambil nombor yang pertama ni, tolak nombor yang kedua. Kemudian tolak pula nombor yang ketiga. Okay, kita tulis 1670. Okay, kita dah tukar jadi cm. So cm. Kita tolak dulu 850 cm. Okay, kita dapat jawapan pertama, sifar 7 tolak 5, 2. 6 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 16, 1 jadi sifar, 16 tolak 8, 8. Okay, ini jawapan yang pertama. Kemudian jawapan ini akan tolak 3.5 meter, tapi kita dah tukar jadi cm iaitu 350 cm. Okey. Sifar tolak sifar, sifar. 2 tolak 5 tak boleh. Pinjam jadi 12. 8 tinggal 7. 12 tolak 5, 7. 7 tolak 3, 4. Jadi kita tulis cm. Maka inilah dia jawapan terakhirnya iaitu 470 cm. Maka jawapan untuk soalan B, 11 ialah B iaitu 470 cm. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 12. Penukaran unit yang manakah ataupun yang mana betul. Kata kuncinya ialah betul. Maka penukaran juga itu kata kuncinya. Kita akan cuba satu persatu. Okey. Kat sini semua penukarannya unit sukatan jisim iaitu kg ke G. Jadi perkaitannya ialah apa dia? Kita akan tulis 1 kg bersamaan 1 kg bersamaan 1000 gram. Okey. Kalau
1 kg 1000 gram. Kalau 2 kg 2000 gram. Itu maksud dia. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya penukaran unit dia setiap kg nak ditukarkan kepada G perlu didarabkan dengan 1000. Okey. Okay, jadi kita lihat yang pertama 4.5 kg. Jadi kita ambil 4.5. Cara dia kita akan darabkan dengan 1000. Jadi macam mana cara darab 1000? Kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan berdasarkan bilangan sifar sebanyak 3 kali. Maka 1, 2, 3. Kita dapat dah ada 2 ruang kosong ni. Kita masukkan sifar 2 kali. Jadi kita dapat jawapannya yang terakhir iaitu kita tulis sini lah. Buat sama dengan 4500 gram. Tapi jawapan ini dia kata 450 gram. Maka kita akan pangkahlah. Tak betul lah. Okey. Okay, kita lihat pula yang kedua. B. 1 perpuluhan sifar 3. Jadi kita ambil 1 perpuluhan sifar 3. Konsepnya sama juga. Darab dengan 1000 untuk kita tukarkan kepada gram. Jadi kita darabkan 1000, maka kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2 dan 3. Ada 1 ruang sifar kosong, kita masukkan sifar. Kita jadi jawapannya iaitu 1030 G. Okay, adakah betul? Okey, betul. Maka ini jawapan dia. Jadi soalan 12 kita tak perlu kira banyak sebab soalan dia dekat B dah betul. Jadi tak perlulah kita kira C dan D. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 13. 1/4 kg bersamaan berapa gram? Okey, jadi kat sini ada penukaran unit kg ke G. Okey, seperti soalan tadi lah. Kg ke G. Jadi, ini konsepnya. Okey, jadi kita boleh gunakan konsep ini untuk kita guna di soalan 13. Ini bermakna pecahan ini perlu kita darabkan 1000 sebab kita nak tukar kepada gram. Jadi kita salin dulu 1/4. Kita akan darabkan dengan 1000. Okay, bila nak mendarab nombor bercampur, kita kena jadikan dia pecahan tak wajar. Yang mana 4 darab 4 kita dapat 16. 16 ni kita akan tambah 1. Yang atas ni jadi 17. Jadi kita tulis ni 17/4 darab 1000. Okay, sekarang kita pemudahkan dahulu 4 dengan kita lihat 100 saja. Sifar 4, 4 kali 1 dan 100 ini ialah 25 kali 4. Okay, bila ada sifar ni kita potong dan salin semula. Jadi apa kita buat sekarang? Kita akan darabkan atas dengan atas. 17 akan darab 250. Tapi jangan darab 250, darab 25 sahaja. Jadi kita buat sini 17 darab 25. Nanti di akhirnya kita akan tambah sifar dekat belakang. Okay, jadi 7 kali 5, 35. 1 kali 5, 5. Tambah 3, 8. Sekarang yang kedua, sifar 2, 7 kali 2, 14. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Okay, kita tambahkan, dapat 5, 8 tambah 4, 12. 3 tambah 1, 4. Okey, tadi 250 ada sifar yang kita tak masukkan. Jadi kita masukkan. Okay, jadi inilah dia jawapannya. Iaitu 4250. Jadi kita tulis 4250 gram. Jadi pilihan yang ada ialah D. Maka jawapan untuk soalan 13 ialah D, 4250 gram. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 14. 4 1/5 kg bahagi 100. Jawapan ni dalam gram.
Okey, jadi soalan ini sebab soalan nak dalam gram, cikgu cadangkan kita tukarkan dahulu 4/5 kg ni kepada gram, kemudian barulah kita buat operasi bahaginya. Okey. Jadi kita lihat konsep tadi, 1 kg bersamaan 1000 gram, penukaran kg ke G kita kena darab 1000, maka kita buat dahulu langkah pertama, 4/5 kita akan darabkan dengan 1000. 4/5 kita akan darab 1000 untuk kita jadikan sebagai gram. Okey. Okay, sekarang kita jadikan dia tak wajar. 5 kali 4, 20. 20 ni akan tambah 4, dia jadi 24. Jadi 24/5 darab 1000. Okey, kita permudahkan dahulu 5 dengan 10, iaitu 5 kali 1, 5. 10 ni ialah 5 kali 2. Okay, ada dua sifar ni kita salin semula dan kita potong yang bawah ni. Okay, sekarang kita akan darabkan 24 dengan 200. Okay, tapi nak darab, cikgu dah pesan tadi, sifar ni kita tinggalkan dahulu. Ini bermakna kita akan darabkan 24 dengan 2 sahaja. Okay, 24 darab 2. 4 darab 2, 8. 2 darab 2, 4. Kemudian ada dua sifar kita tak darab tadi, so masukkan. Okay, jadi kita dapatlah jawapan di sini iaitu 4800. Okey. Maka kita akan buat 4800 dengan soalan sebenarnya iaitu 4800 kita akan bahagi 100. Okey. Kalau nak bagi 1110 pun, cikgu dah cakap tadi, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Tapi kalau nombor bulat ni, kita kena jadikan dia perpuluhan dahulu. Okay? Jadi nombor perpuluhan dia apa dia? Kita cuma tambah titik dekat ujung, tambah sifar dekat belakang. Okay? Jadi nombor dia sama juga, 4800 perpuluhan sifar. Kita akan bahagi 100. Jadi cara dia kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Okay? Sebab dia ada dua sifar, jadi gerak ke kiri 2 kali. 1, 2. Okay, jadi kita dapatlah jawapan dia 48 perpuluhan sifar gram. Okay, dia kalau perpuluhan sifar ni kita boleh jawab sebagai 48 gram. Okay, jadi jawapan untuk 14 ni ialah 48. C. Di jawapan dia C. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 14 yang mana kita tukarkan kepada gram, kemudian kita bahagi 100 dengan kaedah cepat, kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebab dia bahagi. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 15, 8.5 liter tambah 31/2 liter tambah 90 ml bersamaan berapa liter ni? Okay, jadi cikgu cadangkan kita, sebab jawapan ni semua dalam liter, jadi kita tukar semua ni kepada liter. Cuma di sini ialah perpuluhan liter, jadi pecahan ini kita akan tukar jadi perpuluhan. Yang ini juga 90 ml kita akan tukar menjadi liter. Okay, yang 85 ni memang betul perpuluhan. Okay, jadi dua ni kita akan tukar kepada perpuluhan liter, nanti baru kita buat operasi tambahnya. Cuma penegasan dekat sini ialah 31/2 liter ni memang dah dalam liter. Okay? Jadi kita tak perlu tukarlah kepada mililiter sebab kita nak tukar kepada perpuluhan. Jadi cara dia ialah pecahan nak tukar kepada perpuluhan. Okay? Kita tulis dulu 31/2. Macam mana dia boleh menjadi perpuluhan. Jadi cara pertama, kita akan jadikan dia pecahan tidak wajar, yang mana 2 ni kita darab 3, dia jadi 6. Kemudian 6 ni tambah 1 dia jadi 7. Okey. Ini bermakna 31/2 ni ialah 7/2. Okey, 7/2. Jadi macam mana nak jadi nombor perpuluhan? 7/2 ni maksudnya ialah 7 bahagi 2. Okey.
Jadi kita buat 7 bahagi 2. Jadi CV2, berapa kali 2 dapat 7? Tak ada, yang ada ialah 6. Jadi 6 tu ialah 3 kali 2. Jadi kita tulis 3, di sini 3 kali 2, 6. Bila kita tolak, kita akan dapat baki 7 tolak 6, 1. Jadi bila baki, macam mana nak hapuskan baki? Itulah datangnya nombor perpuluhan. Kita letak titik dan tambah sifar dekat hujung. Kita turunkan, jadi dia menghasilkan 10. Jadi berapa kali 2 dapat 10? Okey, CV2, 5 kali 2 dapat 10. Sekarang terbentuklah nombor perpuluhan. Okey, jadi daripada pecahan, kita boleh tukar menjadi perpuluhan. Jadi 3/1/2 liter ini, kalau tukar kepada perpuluhan, dia jadi 3.5 liter. Okey. Selesai satu perkara, sekarang kita lihat pula 90 ml. Jadi yang kita nak tukar ml kepada liter. Okay? Jadi kita berpegang kepada konsep iaitu berkaitannya antara liter dan mililiter. Kita biasa tulis 1 liter bersamaan 1 liter bersamaan 1000 mililiter atau ml. Okey, itu kita cerita tentang liter ke ml. Unit besar ke kecil ke ml. Tapi ini ialah unit ml ke liter, terbalik. Okey, jadi kita tulis dulu yang perkaitan sebelum ni. Kita buat macam ni, liter ke ml. Yang mana kita kena darabkan 1000. Okey. Okay, tapi ml ke liter ialah songsangannya, so kita akan bahagi 1000. Okey. Ini bermakna untuk 90 ml nak tukar pada liter, kita kena bahagi bahagi 1000. Okey. Jadi cara dia macam mana sekarang? Kita akan tulis 90 bahagi 1000. Bahagi 1000. Okay, sekarang, bila cikgu dah cakap sebelum ni, bila bahagi 1000 atau 100 atau 10, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Cuma di sini 90 ini ialah nombor bulat. Jadi bukan nombor perpuluhan. Jadi kita boleh tukarkan 90 ini, nombor bulat ini kepada nombor perpuluhan dengan kita tambah titik dekat belakang. Okay, kita tulis 90. Kita letak titik dekat belakang nombor bulat tu, kita tambah sifar. Okay, kemudian barulah kita boleh bahagi dengan 1000 dengan kita menggerakkan titik perpuluhan. Okay, jadi bila bahagi, kita akan gerak ke kiri sebanyak 3 kali kerana ada 3 sifar di situ. Ini kaedah cepat. Jadi kita gerak 1, 2 dan 3. Titik ada sini, jadi ada 2 ruang kosong itu. Maka kita akan tambah sifar. Jadi kita dapat nombor perpuluhannya iaitu sifar perpuluhan sifar 9. Kemudian ada 2 sifar ni, kita boleh salin balik. Tapi sebenarnya hakikatnya kita tak perlu tulis pun tak apa. Jadi kita dapatlah dalam nombor perpuluhan dalam liter iaitu sifar perpuluhan sifar 9 liter. Okay, sekarang apa yang kita akan buat? Kita akan lakukan operasi penambahan. Bila mana apa? Bila mana semua unit sudah sama. Okay, kita lihat 8.5 liter memang dalam liter. Jadi kita tulis 8.5. Okay, kalau tambah, kita boleh tambah sekaligus. Jadi 3/1/2 liter ni kita dah tukar menjadi 3.5 liter. Dan yang terakhir 90 mililiter kita dah tukar jadi liter iaitu sifar perpuluhan sifar 9. Okey, ni tolong hati-hati nak tulis sifar perpuluhan sifar 9. Yang penting titiknya sama macam ni. Jadi tulis sifar. Okey, ini sifar dan ni 9. Okey, nampak. Okey, so kat sini ada sikit ni kesalahan liter ni kita letak dekat ujung. Okey. Macam ni. Jadi kita akan tambahkan. Kalaulah dekat atas ni
Kita nak letak sifar pun boleh. Okay? Sebab dah ada nombor bawah ni. Ada digit, so letak sifar. Okay, sekarang kita tambah. Sifar tambah 9, 9. 5 tambah 5, 10. Kemudian 8 tambah 3, 11 tambah 1, 12. Jadi kita dapat 12,9 liter. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan ini. Maka jawapan yang terhasil ialah A. Okay? Pilihan yang ada A iaitu 12,9. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan 15. Kita teruskan dengan soalan 16. Berpandukan gambar pentagon sekata, apakah nilai sudut X? Jadi kata kunci di sini ialah berpandukan pentagon sekata. Ini ialah pentagon sekata. Jadi disuruh nilai mengira, membaca sudut, kita panggil nilai sudut X. Okay, sebelum cikgu teruskan, apakah maksud sekata? Sekata itu ialah sama sisi. Sama sisi maksudnya apa di situ? Maksudnya setiap sisinya sama panjang. Bila sudutnya sama panjang, bila sisinya sama panjang, ini bermakna sudutnya juga sama panjang. Okey, kita ada dua cara menjawab soalan ini. Yang pertama, kita boleh membaca sudut menggunakan protractor. Okey, jadi sebelum kita nak jawab ni, kita boleh dapatkan protractor. Okey, sekejap cikgu ambil protractor cikgu. Okay. Itu protractor cikgu. Jadi cara dia, kita cuma tindihkan protractor itu di atas sudut itu nak baca. Jadi oleh kerana lukisan ini agak kita panggil kecil, jadi agak sukar untuk kita tentukan nilai sudut dia. Okay. Okey. Macam 110 kan. Dia, sekejap kita besarkan sikit lukisan ni. Okey. Jadi kat sini nilai ni, untuk kita baca kat sini, ni kita lihat sudut yang ada ni. Jadi sekejap fill art. Okay. Okay, kita baca sampai sini. Itu dia. Sikit. Okay, kalau ikutkan nilai kat sini ialah seperti tak sampai antara 110, 100 dan 110. Jadi di tengah-tengah antara jawapan dia ialah C ataupun B. Tapi yang lebih tepat sebenarnya C lah. Okay. Jadi pasti ada cara lain untuk membaca ni. Sekiranya kita tidak ada, kita panggil protractor. Okay. Jadi cikgu tunjukkan satu lagi cara. Kita close. Okay. Ini cara pertama. Cara pertama ni nak baca dia susah sebab gambar ni kadang-kadang tak sama kan. Jadi cara yang kedua kita boleh buat, oleh kerana soalan ini ialah kita panggil pentagon yang sekata kan. Jadi kita kena tentukan nilai sudut pedalaman dia. Okay? Jadi cara dia, kita lihat ini, kita bina segitiga dalam ni ada berapa. Okay? Ada 1, 2, 3. Ini melalui pengiraan. Jadi kalau 3, satu ni nilai sudut segitiga ni, kalau dalam ni ada 3, maksudnya setiap segitiga tu nilai dia 180. Okay? Jadi 180 darjah nilai dia kalau kita tambah, dan ini 180. Jadi kesimpulan dia apa dia? Untuk pentagon ni, kita tambahkan semua sekali, kita dapat jumlah sudut pedalaman dia. Okay, sekarang kita tulis 180 darjah, kita darab 3. Okay. Bila kita darab 3, kita dapat sifar 24, 1, 3, 3, 5. Okay. 540 ni ialah nilai sudut untuk semua sudut yang ada sini. Okay. Cikgu padamkan yang ni untuk kita
kita faham, lebih faham padam garisan ni. Cikgu ulang. Jumlah 5 sudut ni 1, 2, 3, 4, 5 ni ialah 540 darjah. Okey, itu ialah faktanya. Itu ialah konsepnya. Kalau dia pentagon sekata, dia punya nilai sudut dalamannya jumlahnya 540. Jadi macam mana kita nak tahu satu? Sebab ni ialah pentagon sekata. Sekata itu ialah sama panjang sisinya. Secara tidak langsung sudutnya juga sama besar. Jadi kita akan ambil 540. Kita akan bahagikan dengan 5. Okey. Jadi kita dapat berapa kali 5? 5. 1 kali 5 dapat 5. Kita tolak dan selesai. Kita turunkan 4. Tak ada sifar 5 jadi sifar. Tolak dapat 4. Kemudian kita turunkan sifar. Jadi berapa kali 5 dapat 40? Kita dapat 8. Okay, kat sini kita terus dapat jawapannya iaitu 180. Okey, betul lah kita buat C tadi. Jadi ini lebih cikgu kira tepat sebab pengiraannya memang 540 bahagi 5, 108. Jadi nilai X ialah 540 pula. 180. Okey, jadi kita ada dua cara lah. Cara pertama kita guna protractor, cara kedua melalui pengiraan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 17. Hitung perimeter dalam cm bagi dua gabungan heksagon sekata. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu kira perimeter dalam cm untuk gabungan heksagon sekata. Okey. Jadi kita lihat dulu apa maksud perimeter. Perimeter maksudnya ialah hasil tambah semua sisi. Okey. Perimeter ini pemahaman cikgu. Perimeter ialah hasil tambah semua sisi yang di luar sahaja. Okey. Saya tambah semua sisi apa? Sisi bentuk lah. Okey, cikgu tambah sikit. Sisi bentuk atau poligon lah. Cikgu tulis bentuk. Okey, sebab kita tak semestinya kira poligon kan. Kita ada macam-macam sisi. Okay, jadi itulah dia maksud apa? Maksud perimeter. Okey, tak boleh nak tulis Sekejap. Tengok padam ni. Sisi semua sisi bentuk hasil tambah semua sisi bentuk yang di luar. Macam tak betul pula. Hasil tambah semua sisi yang di luar lah. Hasil tambah tu satu bentuk. Okay, jadi kita lihat kepada bentuk ni. Inilah heksagon sekata. Jadi langkah yang pertama kita labelkan dulu. Okay, labelkan sisi yang terlibat. Okay. Jadi kita label ni A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J. Maksudnya sampai J sisi. Okay, cuma yang dalam ni dikata, cikgu kata yang di luar maksudnya yang dalam ni kita tak boleh kira. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tambahkan semua. Oleh kerana dikatakan sekata, maksudnya semua sisinya sama panjang. Okay, semua B sampai J ni nilai ni ialah 3 cm. Jadi apa yang kita akan buat sekarang, kita buat dulu konsep perimeter dulu. So tulis perimeter bersamaan. Kita tadi cikgu dah cakap kita akan tambah A tambah B tambah C sehinggalah tambah J. Okay. Jadi kita akan buat kita akan buat A tambah
tambah B tambah C tambah D tambah E tambah seterusnya F tambah G. Okay, ini konsep so kita kena tulis. Sebab soalan ni terlalu panjang, so kita kena tulis juga. H tambah I dan tambah J. Okay, itu dia konsep dia. Kenapa kena namakan? Supaya kita tidak ada yang tertinggal nanti satu sisi pun. Jadi, langkah kedua, kita akan masukkan dia punya ukuran dia. Okay? So, tulis sini 3 cm tambah 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 F pula 3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm dan tambah 3 cm. Biar sama macam ni supaya senang kita tahu mana sisi dia. Biar dia tally orang panggil. Okey, jadi langkah ke 3 barulah kita tambah. Cuma kat sini barulah kita boleh gunakan kaedah yang lain. Kita tahu 3 ni ada sama. Jadi apa salahnya kita gunakan kaedah darab. Okey. Kita tak perlulah tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kita buat bentuk lazim. Boleh tambah macam ni kan. Bukan kata tak perlu, tapi agak susah. Baik kita guna darab sahaja. Okay? Jadi kita guna darab, kita akan terus dapat jawapan dia. Kita lihat berapa kali 3 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita buat macam mana? Kita buat dekat sebelah ni 10 kali 3. Yang ni tak apa, tak ada ni sebab tak ada unit. Terus sifar 3 terus dapat jawapan dia. Jadi kita tulislah 30 cm. Okay, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 17 iaitu perimeter. Okey. Okey, cikgu tulis ada sikit silap perimeter. Jangan lupa. Ada ER kurang. Okey, jadi jawapannya ialah 30 cm. 30 cm ialah A. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 17 untuk mengira gabungan dua heksagon sekata. Baiklah, dengan itu tamatlah sudah soalan uji diri kita pada hari ini untuk tajuk unit sukatan. Tapi ada sedikit juga soalan berkaitan dengan ruang, iaitu perimeter dan juga sudut. Untuk nombor 9 hingga 17. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.